Hari tu terlepas tak silap saya Ustazah cakap kalau nak buat ayat atau huruf tak kisah saja apa bentuk titik dia boleh bentuk garis pelik-pelik, betul ke Ustaz? Okey, baik. Ini ada pertanyaan daripada kawan kamu ni, dia bukan pertanyaan lah. Dia tanya, dia cakap tahun lepas tak silap saya ustaz atau ustazah ada cakap kalau nak buat ayat atau huruf tak kisah subjek apa, bentuk titik dia tak boleh bentuk garis atau bentuk pelik-pelik. Betul ke Ustaz? Okey, terima kasih atas respon dan juga pertanyaan tersebut. Sebenarnya macam ni, Ustaz ni bagi tahu kamu, Ustaz sebelum Ustaz bagi ceramah teknik jawab soalan, Ustaz pun pergi ceramah juga dengan ceramah daripada orang-orang yang pakar dalam bidang buat soalan ataupun bidang menanda kertas. Dia macam ni, untuk Jawi, semua subjek kena jawab Jawi ya. Yang pertama, Ustaz sentuh Jawi dulu. Untuk pelajaran Jawi, kamu tak boleh salah. Titik tak boleh titik yang bentuk macam bukit. Titik 3 buat bukit. Titik 2 buat garis. Sebenarnya tak boleh. Ya, boleh mengurangkan markah di situ. Ejaan tak boleh salah. Ini untuk pelajaran Jawi. Yang ini yang Ustaz dengar daripada penceramah yang lain lah. Dan juga orang yang memang mahir dan pakar dalam bidang menanda kertas. Untuk subjek yang lain selain Jawi, jika kamu terbuat titik 3 tapi bentuknya berbentuk macam bukit, 3 kan, titik 3 kamu buat macam ni, ataupun titik 2 kamu buat garis 2 macam tu, garis saja, sebenarnya dia tak menjadi kesalahan pun. Dia tak potong pun markah. Andai kata kamu tersalah eja, tapi boleh difahami pun dia tak potong markah subjek lain. Akan tetapi kebanyakan guru-guru ataupun ustaz-ustazah yang mengajar banyak menekankan dan bagi tahu anak murid jangan salah walaupun bukan Jawi. Sebab kadang-kadang bila kita tulis, ustaz tu ceramah tu cakap kalau salah eja tapi masih boleh difahami, kira dapat markah. Berpegang pada itu, kamu tak boleh berpegang pada itu. Sebab apa? Kadang-kadang bila kamu tersalah eja, tiba-tiba ejaan kamu tu walaupun boleh difahami, tapi dia terlalu jauh daripada jawapan sebenar. Jadi boleh menjadi potong markah ataupun hilang markah. Jadi pada ustaz sebenarnya tak kisahlah Jawi atau apa pun, jangan salah potong. Jangan salah mengeja. Okey, berkenaan dengan titik pula. Titik untuk pelajaran Jawi tolong pastikan titik 1/1 ya, tak mau titik buat bukit macam tu. Untuk pelajaran selain daripada Jawi, ulum syariah ke, akidah ibadah ke, ya, ataupun sirah ataupun adab sekalipun, dengar betul ya. Kalau kamu terbuat titik yang bukan titik 1/1, masih lagi markah diterima, masih lagi diterima. Tetapi Ustaz galakkan gunakan titik 1/1. Semalam ada seorang pertanyaan pada Ustaz. Semalam pun ada seorang tanya pada Ustaz, dia kata memang tak boleh ya jawab adab contohnya, adab ataupun subjek lain dalam bahasa Melayu ataupun Rumi. Tak boleh sebab dalam arahan soalan, bukan hadapan arahan soalan, memang telah tulis dekat situ tulisan dalam Jawi. Tulisan dalam Jawi. Ustaz, kalau ejaan dia sama macam mana nak bezakan? Itu nanti minggu depan Ustaz tunjukkan. Itu berkaitan dengan penambahan huruf. Ya, penambahan huruf. Kalau nak cepat, kalau nak cepat jangan relax jangan cepat-cepat sangat, relax je. Ustaz, kalau salah eja potong markah ke? Potong markah pada pelajaran Jawi. Kalau pelajaran lain, kalau salah eja masih lagi tak potong markah. Cuma pelajaran lain tu anda kata kamu eja tu terlampau ataupun memang salah betul sangat. Memang kalau ditengok apa budak ni tulis kan? Tak ada markah. Ya? Jadi kena jaga-jagalah dengan ejaan. Pada Ustaz, jangan salah eja lah. Ya, contohnya kalau kamu salah eja, kamu nak eja Abu Bakar. Kamu nak eja Abu, alif bawah betul. Tapi Bakar tu kamu eja ba alif kafra, Bakar. Padahal Abu Bakar ejaannya ba kafra je. Kamu eja Bakar. Tapi masih lagi boleh diterima sebab boleh dibaca dan tahu budak ni nak maksudkan Bakar. Tapi terbuat alif. Itulah dia pembeza dia. Okey. So jom tengok pada skrin kamu sekarang. Tu jawab salam Pak Haji tu. Assalamualaikum dia kata. Okey, baik, untuk tahun 3 ataupun 4 silibus ini Ustaz percaya kamu semua dah mahir dan dah mengetahuinya, iaitu perlantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yasrib, mukjizat Isra' dan Mi'raj. Okey. Keempat subjek ini, kamu tengok silibus ni ya. Keempat silibus ni, pelantikan Nabi sebagai Rasul, peristiwa hijrah, mukjizat Isra' Mi'raj, tahun lepas masuk. Ya, dalam pelajaran sirah tahun lepas masuk. Okey. Untuk darjah 4 pula, dia lebih banyak kepada jihad.
Jihad terbagi kepada berapa? Kena ingat. Kemudian peperangan. Peperangan 3 ni wajib tahu. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Perang kena ingat apa? Kena ingat bila dia berlaku, berapa jumlah tentera, dua-dua pihak, siapa yang terkorban, berapa jumlah tentera yang mati syahid, yang mati. Ya, tentera Islam berapa yang mati syahid, tentera kafir ya berapa yang matilah, yang mati. Okey, kemudian perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya pembukaan kota Mekah. Okey, baik. Jadi dekat sini yang paling famous masuk. Dengar ya, yang paling famous masuk adalah tentang jihad, tentang perang Badar, Uhud dan Khandaq. Perjanjian Hudaibiyah ni dia jarang keluar. Akan tetapi kita jangan kata ustaz kata jarang keluar jadi tak utamakan. Jangan, kita kena baca juga, kita kena tahu juga perjanjian Hudaibiyah ni tentang apa. Mungkin perjanjian Hudaibiyah ni mana tahu soalan keluar, siapakah orang yang Nabi utuskan untuk bagi tahu tujuan kedatangan Nabi ke Mekah. Kan peristiwa sebelum Hudaibiyah ni kan Nabi mimpi nak pergi ke kota Mekah, menziarahi kampung halaman tu. Nabi kan lahir di kota Mekah kan. Jadi Nabi mimpi, Nabi nak ziarah lah kota Mekah tu. Jadi adalah beberapa peristiwa yang berlaku ya. Dan Nabi utuskan siapa untuk pergi ke Mekah untuk bagi tahu pada orang Mekah tujuan mereka datang. Berlakulah sedikit peristiwa dan terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Okey. Sekejap, soalan Sirah. Sirah nak belajar sejarah Nabi Muhammad ke Sirah benda lain Ustaz? Soalan Jawid. Ada ke? Okey, baik. Ada kawan kamu tanya. Sirah ni yang kamu belajar ni belajar pasal sejarah Nabi Muhammad ke Sirah benda lain Ustaz? Okey, baik. Untuk pelajaran Sirah semua cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain kita tak belajar dalam pelajaran Sirah ni. Kita belajar Sirah Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian soalan Jawi, ada jawikan ayat tu mana nak tahu kat mana nak letak Hamzah Ustaz? Oh, itu semalam Ustaz dah cerita. Tengok balik video semalam ya. Piagam Madinah. Okey, Nur Khairin kata, Ustaz dalam buku nota padat UPKK saya tak ada tajuk Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah memang tak ada dalam buku nota padat tapi nama dia lain. Sebenarnya nama dia lain. Piagam Madinah tu nama lain dia Perlembagaan Madinah. Piagam Madinah tu Perlembagaan Madinah. Okey, boleh dapat Khairin? Okey, jom kita teruskan. Siapa yang dah bersedia sebut saya? Cantik. Okey. Masuk kepada tahun 3. Tahun 3 kita lihat pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okey. Kamu semua dah tahu dah Nabi Muhammad ni nak dilantik sebagai Rasul ini macam mana permulaan dia, dakwah Nabi berapa kali, berapa tahun, dakwah Nabi ada berapa cara. Okey, jadi kita lihat yang pertama. Okey, Ustaz keluarkanlah. Okey, peristiwa penurunan wahyu bermula daripada peristiwa penurunan wahyu yang kamu kena ingat. Dia ada sebelum, dia ada semasa, dia ada umur baginda. Okey. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin. Ingat terus padatkan dalam minda, Nabi Muhammad digelarkan oleh orang-orang Mekah Al-Amin. Kerana apa? Kerana Nabi bijaksana menyelesaikan masalah batu Hajarul Aswad. Dengar cerita tu, cari balik cerita tu sebab ceritanya panjang. Ya. Dan bila Nabi selesaikan masalah Hajarul Aswad, maka Nabi digelarkan dengan gelaran Al-Amin yang terpuji. Jadi ramailah yang menyukai Nabi Muhammad. Okey. Wahyu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Jadi wahyu ini Nabi menerima wahyu pada malam 17 Ramadan di mana? Di gua mana? Gua Hira ke Gua Sur? Gua Hira ke Gua Sur? Siapa kata Hira? Sebut saya. Siapa kata Sur? Sebut dia. Gua Hira. Ya. Nabi menerima wahyu. Ya, ketika tu umur baginda 40 tahun, umur yang ideal. Okey. Bila berkenaan dengan terima kasih Ryan Gua Hira. Ya, dan juga yang bagi respon Adlana Alia. Okey. Kemudian Nabi menyebarkan agama ada dua cara. Pertama secara rahsia, yang kedua secara terbuka. Bila Nabi berdakwah secara terbuka ni, ada penentangan daripada orang kafir Quraisy. Mereka sangat-sangat marah terhadap dakwah Nabi SAW.
Faktor penentangan, kenapa mereka menentang Nabi Muhammad? Asalnya mereka suka dengan Nabi Muhammad. Ya, mereka suka dengan Nabi Muhammad. Mereka sayang dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad ni dapat gelaran Al-Amin, bijaksana semua. Tetapi orang kafir Quraisy dia menentang. Faktor penentangan. Pernah keluar soalannya, apa faktor penentangan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah? Pertama sekali sebab Nabi menyeru supaya beriman kepada Allah. Nabi kata pada orang kafir Quraisy Mekah supaya tinggalkan penyembahan berhala. Mereka tak nak terima. Jadi sebab itulah berlakunya penentangan tersebut. Ancaman Quraisy terhadap Nabi. Apa yang mereka buat? Ancaman apa yang mereka buat pada Nabi? Mereka pulaukan Nabi. Mereka seksa Nabi dan kaum Islam yang ikut Nabi. Okey. Ancaman orang Quraisy terhadap sahabat. Semua sahabat Nabi yang ikut Nabi banyaknya diugut bunuh. Kan? Ada yang mati syahid. Ketika mana di Mekah mereka semua menyeksa orang-orang Islam yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faktor penentangan, ancaman semualah. Okey, ketiga-tiga ni masuk ke Ustaz, ada soalan pernah keluar. Jadi bersedia saja kalau ditanya tentang faktor penentangan. Okey. Seterusnya, Nabi dakwah ada dua cara. Pertama secara rahsia, yang kedua secara terbuka. Semua orang tahu. Nabi dakwah secara rahsia. Ya, kerana apa? Kerana mula-mula dulu sebelum Nabi nak buat secara terbuka, Nabi nak kumpulkan kekuatan dulu. Ini kekuatan Nabi. Nabi kumpulkan orang dulu, kemudian bila dah cukup kuat barulah Allah perintahkan untuk dakwah secara terbuka. Jadi kamu kena ingat apa dakwah secara rahsia ni? Pertama sekali dakwah secara rahsia ni kamu kena ingat orang-orang yang pertama peluk Islam. Lelaki dewasa pertama, perempuan pertama, wanita pertama, hamba yang peluk Islam pertama dan juga kanak-kanak yang memeluk Islam. Okey, baik. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Jadi katakanlah kamu lupa siapakah lelaki pertama yang peluk Islam, siapakah perempuan pertama yang peluk Islam, kamu buat macam ni, semua angkat satu jari, katakanlah kamu lupa kan orang yang peluk Islam yang pertama, angkat satu jari. Okey, jari kita ada berapa ruas? 1, 2, 3, ada 3 ruas kan? 3 ruang. 1, 2, 3. Ada 3 ruang. Okey. Sebut ikut Ustaz. K. Sebut. K. Sebut. A. A. K, A, A. Ka. Sebut. Sekali lagi. K. A. A. Ka. Apa itu K, A, Ustaz? Orang pertama yang peluk Islam. Yang pertama. Perempuan. Khadijah. Lelaki dewasa. Abu Bakar. Kanak-kanak pertama, Ali. Kan? KAA. Ingat yang itu. 3 ni pun dah cukup dah. Boleh. Ataupun kamu boleh tukar dengan nama lain yang kamu dah belajar nak buat nama lain pun boleh. Hamba ke, boleh, tak ada masalah. Ni. Dengan satu jari, kamu tahu pertama, orang pertama peluk Islam, perempuan pertama Khadijah, lelaki dewasa Abu Bakar, kanak-kanak Ali. Okey, dah. Ingat yang itu. Okay, lagi satu, Ustaz ajar. Siapa yang terlupa, berapa tahun Nabi dakwah secara rahsia? Berapa tahun? Nabi dakwah secara rahsia selama 3 tahun kan? Andai katalah kamu terlupa kan, nervous ke apa, kamu angkat juga satu jari. Angkat satu jari. Ikut Ustaz, angkat satu jari. Okay, bagus. Sekarang, macam soalan tadi, ada berapa ruang? Ruas. 3. 1, 2, 3. Okay, ikut cakap Ustaz. Dakwah pertama Nabi, ikut. Dakwah pertama Nabi ikut 3 tahun. 1, 2, 3. Dakwah pertama Nabi 3 tahun. Nampak? Andai kata kamu terlupa lah. Okey, buat macam ni. Sambil sebut. Shh. Ikut. Secara rahsia. Nampak? Dakwah pertama Nabi 3 tahun secara rahsia. Untuk kamu, mana tahu terlupa waktu periksa nanti. Angkat jadi, ingat-ingat. Dakwah pertama Nabi secara rahsia 3 tahun. Okey. Dakwah secara terbuka pula berapa tahun? Di Mekah 10 tahun. Dakwah secara terbuka selama 10 tahun. Cara nak ingat, anda kata terlupa, angkat 2 tangan. 2 tangan ada berapa jari? 10 jari. Dakwah kedua Nabi 1, 2 ada 10 tahun. Secara terbuka. Macam tu kalau nak ingat kan. Jangan jerit. Nanti kan orang sebelah datang. Apa salah nak kau menjerit tu? Tak tahu Ustaz tu mengajar tiba-tiba kena jerit. Terbuka. Nanya. Okey, baik. Ustaz, keluar ke 3 ni? Okey, antara soalan yang biasa keluar, berapa tahun dakwah secara rahsia dan berapa tahun dakwah secara terbuka. Kemudian kalau dakwah Nabi bila berada di Madinah, campurkan ada 23 tahun. Kan? 10 tahun
Madinah. Okey, dakwah secara terbuka Rasulullah menyeru berkumpul di Bukit Safa, tentangan daripada bapa saudara baginda yang bernama Abu Lahab, tetapi baginda terus juga berdakwah. Okey, ini kena ingat ya, dakwah secara rahsia, siapa yang orang pertama peluk Islam, ya, kemudian dakwah secara terbuka, siapakah yang menentang Nabi? Orang pertama yang menentang Nabi Abu Lahab. Okey. Kita masuk kepada peristiwa hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu ialah perpindahan. Ya. Bila Nabi Muhammad menerima tentangan dan juga kaum Islam yang menerima tentangan daripada orang kafir Quraisy yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat menyeksakan orang Islam, ya, jadi ambil keputusan untuk Nabi perintahkan para sahabat, ya, beberapa kumpulan untuk berhijrah. Berhijrah ni bukan lari, bukan takut, tapi nak menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama. Jadi Nabi perintahkan orang Islam, beberapa orang Islam untuk berpindah. Itu pentingnya kita berhijrah, ya, anak-anak sekalian. Macam contohnya kamu daripada sekolah A, tiba-tiba bapak kamu kena tukar kerja, kamu kena hijrah ke sekolah lain, sekolah B. Bukan terpaksa, ya, A ke B, tapi kamu cari pengalaman. Kita hijrah ni, kita berpindah ni untuk cari pengalaman, mencari meluaskan lagi pandangan kita. Okey. Jadi apa yang kamu kena ingat? Pertama, hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah ni ada dua kali. Satu hijrah kali pertama pada bulan Rejab tahun 615 Masihi. Okey, hijrah kedua ke Habsyah pula pada tahun 617 Masihi, tahun ke-7 kerasulan. Apa yang kamu kena ingat? Kamu kena ingat pertama sekali, kedua-dua hijrah ke Habsyah ni, Nabi tak ikut. Nabi tak ikut hijrah ke Habsyah. Pernah keluar soalan. Soalan betul atau tidak? Betul atau salah? Soalannya, keterangannya berbunyi macam ini. Nabi Muhammad hijrah pertama baginda ke Habsyah. Betul atau salah? Salah. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Pernah keluar periksa macam itu soalan dia. Jadi saya nak bagi tahu kamu kena tahu bahawasanya hijrah ke Habsyah ni Nabi tak ikut. Ya? Jadi hijrah ke Habsyah ni dia ada peristiwanya. Kamu kena ingat pertama, nanti tengok balik nota ustaz ni, siapa yang tak ada nota ustaz akan share balik dekat grup nanti, ya. Tarikh bila? Bulan Rejab tahun 615 Masihi bersamaan tahun ke-5 kerasulan. Ni tahun dia. Okey, tetapi golongan pertama ataupun bilangan pertama yang pergi berhijrah adalah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan sahaja. Sahabat yang terlibat Osman bin Affan, Zubair Al-Awwam. Okey. Kamu kena ingat. Banyaknya nak ingat ustaz, jangan risau. Setakat yang ustaz tengok setakat ini, untuk pelajaran peristiwa hijrah ni dia biasanya akan tanya hijrah Nabi, hijrah orang Islam pertama ke mana? Habsyah. Kalau Nabi hijrah ke mana? Yasrib, iaitu Madinah. Kemudian siapakah Raja Habsyah? Biasa soalan macam tu keluar. Siapa Raja Habsyah? Okey. Pernahlah keluar satu soalan, dia tanya siapakah ketua rombongan orang Islam berhijrah ke Habsyah pada hijrah yang kedua? Pernah keluar. Ja'far. Nanti kita tengok jawapan dia. Okey, sebab-sebab Nabi sebab-sebab orang Islam diperintahkan Nabi untuk berhijrah, pertama sekali ialah untuk menyelamatkan agama Islam dan diri dari siksaan musyrikin Quraisy. Jadi untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama daripada siksaan orang musyrikin. Itu hijrah yang pertama. Okey. Hijrah yang kedua pula. Tadi tahun ke-5 kan. Maksudnya lepas 2 tahun berlaku hijrah ke Habsyah yang kedua. Kali ni lebih ramai sikit. 83 lelaki dan 18 perempuan. Ketua rombongan dia Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah. Kalau hijrah yang pertama tadi, hijrah Habsyah ke yang pertama tadi, ketua rombongan dia sahabat Nabi yang bernama Osman. Yang kedua ni Ja'far bin Abi Talib. Okey, kenapa berlaku penghijrahan kedua? Kenapa Nabi perintahkan berhijrah kali kedua? Kerana tahap penyeksaan dan penindasan semakin hebat. Berlaku penyeksaan dah sampaikan orang Islam dah tak selamat dah berada di Mekah. Walaupun dia penduduk asal Mekah tapi dah rasa tak selamat dah duduk kat Mekah. Jadi Nabi perintahkan orang Islam untuk berhijrah. Bukan lari, bukan takut, tapi untuk menyelamatkan agama dan diri sendiri serta akidah. Dan yang kedua, berhijrah sebab penyeksaan dan penindasan semakin hebat, semakin kuat. Pengorbanan para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi Nabi hijrah tak?
Nabi tidak berhijrah ke Habsyah, tapi Nabi berhijrah ke Yathrib. Nabi pastikan semua orang Islam berhijrah dulu. Semua dah hijrah. Lepas ke Habsyah ni, Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib, Nabi perintahkan beberapa orang Islam, ya, semua orang Islam untuk pergi dulu ke Madinah. Pergi dulu ke Madinah. Macam mana Nabi boleh berhijrah ke Madinah? Peristiwa Nabi bertemu dengan suku kaum Aus dan juga Khazraj di situ. Berlaku peristiwa tu. Baik. Tapi yang tu tak masuk biasa. Yang tu tak masuk biasa, itu sebagai penambahan cerita lah. Jadi Nabi pun berhijrah. Okey Ustaz, jadi kena ingat apa pasal Habsyah ni? Yang pertama sekali kamu kena ingat peristiwa ke Habsyah ni dia ada 2 kali perpindahan. Kali pertama dan juga kali kedua. Kali pertama siapa sahabat terlibat? Osman bin Affan. Kali kedua siapa ketua rombongan? Ja'far bin Abi Talib. Berapa orang kali pertama? Okey, kali pertama 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Kali kedua ramai. Kali kedua 83 lelaki dan 18 perempuan. Okey. Kejap. Bila kamu mesej dekat Q&A, kadang-kadang Ustaz tak perasan sebab Ustaz tengah mengajar kan. Jadi kepada dah fokus je. Oh, kamu boleh baca ke? Ustaz tak off kan dia? Setting tu. Ustaz tak off kan? Oh, pandai ya. Ustaz tak off kan rupanya. Dah bagi perhatian. Dah Ustaz dah tukar. Kali ni Ustaz baca dulu kamu punya ni. Okey. Patut Ustaz kata kenapa? Makin panjang chatting dekat Q&A, rupa-rupanya Ustaz tak off kan untuk ni. No, jangan Ustaz. Tak boleh, nanti kamu tak bagi perhatian. Ustaz sembang kat sini berpeluh-peluh. Nanti Ustaz buka dekat ruangan mesej nanti bila time quiz. Comel, please no, dia kata. Jangan matikan chatting Ustaz. Comel, okey. Baca soalan saya Ustaz. Alamak, kamu tanya balik soalan kamu. Ustaz tak terbaca, dah panjang sangat ke bawah. Ustaz, ada soalan ke yang tanya orang yang terlibat dalam hijrah ke Habsyah kali kedua? Ada Nadif. Nadif Zuhair kata, tanya ada tak soalan hijrah ke Habsyah kali kedua? Ada. Dia tanya, siapakah ketua rombongan? Ustaz, nota Ustaz tu nak dapat kat mana? Ada kat grup, Ustaz ada letak kat grup Aisyah Safia. Nanti Ustaz share balik. Ya? Okey. Baik. Kita lihat pula yang kedua, hijrah ke Madinah. Yang ni kena ingat betul-betul. Hijrah ke Madinah berlaku pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan bersamaan 622 Masihi. Apa tujuan Nabi berhijrah? Untuk meneruskan penyebaran agama Islam, dan juga yang kedua, tujuan Nabi berhijrah ialah Nabi menerima ancaman daripada kaum musyrikin Mekah. Sahabat yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, berhijrah ke Madinah, semua orang tahu. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah ini, pembesar-pembesar kafir Quraisy ini mereka berbincang, mereka bermuafakat macam mana cara jalan nak hapuskan Muhammad. Kemudian mereka fikir macam mana nak hapuskan Muhammad ni kan. Sebab mereka walaupun mereka semua ada kuasa, tapi kalau sesiapa yang tentang Nabi, siapa yang bunuh Nabi, ya, siapa yang bunuh Nabi Muhammad, Muhammad waktu itu, mereka kena ingat bahawasanya Nabi Muhammad ni dia daripada kaum yang sangat kuat, yang sangat dihormati. Jadi kalau mereka mengancam untuk bunuh Nabi, mereka melaksanakan tu, jadi mereka akan ditentang. Jadi mereka akan ditentang dan mereka akan dihapuskan kaum mereka tu. Ikutkan macam tu. Tapi mereka bincang, akhirnya datang satu susuk lembaga, dikatakan itu adalah jelmaan daripada syaitan, ya, mencadangkan agar orang kafir Quraisy semua bunuh Muhammad, tapi dengan cara menghantar wakil setiap kabilah. Jadi bila mereka bunuh, anda kata dapat bunuh, mereka tanya siapa yang bunuh? Ni semua. Jadi mereka kata kami semua bunuh sama-sama. Jadi tak adalah. Mereka jadi beranilah, bila beramai mereka berani, mereka tak takut. Tapi tak jadi kan? Nabi Muhammad tidak terkorban ataupun tidak dapat dibunuh oleh mereka. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad berjaya keluar daripada Madinah. Dan tepat tidur Nabi, keluar soalan,
Ya, pernah keluar soalan diganti oleh siapa? Tempat tidur Nabi. Diganti oleh siapa? Tempat tidur Nabi diganti oleh siapa? Cuba type dekat tu. Ali. Adam kata Ali. Ustaz, kenapa orang Islam dulu susah nak hidup? Okey, orang Islam dulu orang Islam memang susah nak hidup, memang susah nak terima kerana ia adalah satu, sebab Islam ni dia macam mana ya? Benda yang mereka dah amalkan menyembah berhala lama. Jadi bila mereka dah pegang kuat, mereka semua dah sebati. Jadi mereka nak berubah tu susah. Bila datang ajaran Islam yang mengubah cara hidup mereka yang jahiliah tu, jadi mereka marah. Jadi mereka tak nak berubah. Mereka tentang orang Islam lah. Sebab itulah susah. Sebab itulah Nabi agama Islam dulu ditentang, diseksa, dihina semua. Sebab tu kita kena hargai agama kita. Kita kena pegang kuat pada agama kita. Kenapa kena bunuh dengan zalim? Ketika zaman itu kan ditentang. Jadi mereka menentang apa yang diajar oleh Nabi. Jadi mereka buat macam tu lah. Ya, Sayyidina Ali betul. Macam tu. Jadi sebab tu bila kita dah jadi orang Islam, kita kena bersyukur. Contohnya macam tu lah, macam orang Palestin lah. Orang Islam juga. Tapi mereka telah dibunuh, mereka telah diseksa, mereka telah dibom tempat tinggal mereka. Kan kejam kan? Kejam tak? Kenapa mereka buat macam tu? Mereka kata nak mencari pengganas apa semua. Tapi sebenarnya tidak. Mereka memang nak menghapuskan langsung orang-orang Palestin. Macam tu sekali. Jadi apa yang kita kena buat sebagai orang Islam di yang ni saudara kita kena baca doa, sentiasa mendoakan mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Ustaz tak buka kamera? Buka lah. Buka. Okey, baik. Jadi yang menemani Nabi pergi ke Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, cuba tengok yang ini. Yang Ustaz sediakan tiga item dekat sebelah ni. Kamu kena pastikan kamu ingat ya, Aus dan Khazraj adalah orang yang tinggal di Madinah. Mereka lah yang bertemu dengan Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di Yasrib atau Madinah. Okey. Yang ini kena ingat, Aus dan Khazraj. Muhajirin dan Ansar pula ialah gelaran yang diberikan kepada orang Muhajirin, iaitu orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, kita panggil sebagai Muhajirin. Manakala orang Ansar ini adalah orang yang memberi bantuan, adalah orang penduduk asal Madinah, kita panggil sebagai Ansor. Tak apa. Dia tanya ke peringkat Al-Quran. Peringkat Al-Quran pernah dulu. Tapi dah tak keluar dah soalan tu. Okey, baik, kita lihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Okey, kena hafal mukjizat Nabi ada dua. Satu mukjizat hissi, lagi satu mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni apa? Mukjizat yang boleh dilihat oleh panca indera. Manakala maknawi adalah yang difahami oleh akal. Contohnya Al-Quran. Okey, kamu kena ingat makna mukjizat ya, daripada segi bahasa dan istilah. Daripada segi bahasa ni pendek je. Daripada segi bahasa, mukjizat ialah melemahkan. Mukjizat ialah melemahkan. Melemahkan apa Ustaz? Melemahkan tentangan-tentangan daripada orang kafir ataupun orang kafir lah, orang kafir. Perkara luar biasa. Okey, daripada segi istilah pula ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran Islam. Okey. Jadi tujuan mukjizat ini adalah bukannya semata-mata nak tunjukkan sihir ke apa, tidak, tapi untuk memberi kekuatan kepada para rasul dan nabi-nabi untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini dan juga untuk membantu dalam perjuangan mereka. Jadi kita lihat contohnya macam Nabi Saleh. Macam Nabi Saleh alaihissalam, apa mukjizat Nabi Saleh? Unta keluar daripada batu. Kenapa Nabi Saleh buat mukjizat itu? Kenapa diberi mukjizat tersebut? Kerana orang-orang kaum Nabi Saleh, mereka tak percaya dengan Nabi Saleh. Mereka kata buktikan. Jadi Nabi Saleh pun membuktikan dengan mengeluarkan unta daripada batu. Sebab Nabi Saleh kata, anda kata aku boleh buktikan mukjizat Allah, ya, daripada batu ni keluar unta, kamu ikut aku. Jadi mereka kata, okey, boleh tunjukkan. Keluar unta daripada batu. Ramai terkejut. Ramailah follow. Ada yang tak follow. Mereka kata, ini sihir ni. Dia cakap macam tu. Mereka pun tak percaya dengan apa yang Nabi Saleh buat. Mereka buat apa lepas tu? Dah dilarang jangan bunuh unta, mereka bunuh juga unta tu. Akhirnya mereka ditimpa azab. Nabi Musa, mukjizat dia apa? Tongkat jadi ular. Kan? Kemudian boleh belah lautan dengan tongkatnya. Itu semua adalah mukjizat yang Allah berikan. Okey. Itu nabi-nabi.
yang terdahulu. Nabi Muhammad pula, apa mujizat dia? Okey. Katakanlah keluar soalan kan, apa mujizat Nabi Muhammad? Dia tanya, apakah mujizat Nabi Muhammad? Kamu kalau tak ingat yang panjang-panjang, kamu ingat satu je. Mujizat Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Kalau dia tak khususkan. Faham tak? Sila tulis mujizat, sila senaraikan mujizat hissi. Kalau dia suruh senaraikan mujizat hissi, kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat air keluar daripada celah jari. Tapi kalau dia kata dia minta mujizat manawi punya contoh, Al-Quran je lah. Macam tu. Sekali lagi, mujizat hissi dan maknawi yang ini. Ni. Hissi dan maknawi. Hissi ialah mujizat Nabi yang boleh dilihat dengan panca indera. Mujizat maknawi pula ialah mujizat yang boleh difahami dengan akal, iaitu Al-Quran. Okey, tolong pastikan kamu semua alert benda ni. Yang ini dah lama tak keluar soalan ni. Dia suruh nyatakan apa perbezaan mujizat dan sihir. Apa beza mujizat dan sihir? Apa beza mujizat dan sihir? Mujizat ialah perkara luar biasa. Sihir ialah perkara yang berdosa. Lain macam. Mujizat manawi Al-Quran je ke? Yang guna akaun Darul Lina, mujizat manawi je. Peristiwa Isra Mi'raj tu, dengan lagi satu, maknawi tu Isra Mi'raj. Sebab orang lain tak nampak, Nabi je nampak. Mujizat dari kuasa Allah, sihir dari... Okey, katakanlah ni, sebenarnya jawapannya ialah mujizat ialah perkara yang tidak boleh dipelajari, manakala sihir pula ialah boleh dipelajari. Dua ni je kamu ingat. Kalau orang tanya apa beza mujizat dengan sihir, mujizat tak boleh dipelajari sebab ia dikurniakan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Kita sebagai hamba yang biasa tak boleh belajar. Tetapi sihir kita boleh belajar. Cuma satu saja. Sihir ini adalah benda yang berdosa besar kalau kita buat. Di akhir zaman ini ramai orang yang gunakan sihir. Seumpama sihir ni kata Nabi di akhir zaman nanti dia jadi macam permainan orang. Macam-macam sihir. Dia tak suka dengan orang ni punya kejayaan, dia sihirkan orang itu. Contohnya dia meniaga kat sini, tapi orang depan tu dia meniaga sama juga nasi lemak, cuma orang tu meniaga lagi maju. Dia buat apa? Dia pergi jumpa dukun ke apa ke, dia minta supaya perniagaan orang itu disihirkan. Orang tak nampak kedai tu. Jadi orang pun tak, rupa-rupanya pandangan orang biasa ditutup, tak nampak kedai tu. Jadi itu adalah sihir. Jadi kita tak boleh untuk kita mempelajari ilmu sihir ini kerana dia berdosa besar. Ya? Sihir dia berapa? Satu je. Ustaz, lag. Suara okey tak? Suara okey tak apa. Lag tu tak boleh tolong lah. Yang guna akaun Nur Mazalina. Suara Ustaz okey. Muka je lag . Bukan jelek tau, lag. Suara Ustaz bersekat. Ustaz, kalau dia minta dua perbezaan mujizat dengan sihir, dua perbezaan tak, dia biasa minta satu je. Dia minta satu je. Cuma kalau dia minta contoh, apa contoh mujizat? Contoh mujizat, bulan terbelah dua, air keluar daripada celah jari Nabi. Apa contoh sihir? Contohnya memusnahkan perniagaan orang, macam tu contoh. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini mukjizat Al-Quran ni adalah mukjizat maknawi. Al-Quran adalah mukjizat maknawi. Ustaz tunjuk dulu mukjizat maknawi ya, nanti Ustaz tunjuk mukjizat hissi. Okey. Mukjizat maknawi, ya, mukjizat maknawi Ustaz tunjuk dulu. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul, bukan Rasul, terbuat titik tiga pula. Kepada Rasul, pada Rasulullah SAW dengan perantaraan Jibril dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Ini makna Al-Quran. Ustaz, dia tanya ke makna Al-Quran? Dia tak tanya, tapi wallahu alam lah, kata tahun ni tiba-tiba dia keluar soalan, kamu kena buat soalan kebat kan. Tapi dengar ya, antara bentuk cara soalan yang Ustaz perasan sejak akhir-akhir tahun kebelakangan ini, bentuk soalan dia macam ni tau. Dia bagi satu artikel ni, satu petikan ni dia bagi, tapi dikosongkan beberapa tempat.
Katakanlah kalam apa dikosongkan. Kalam apa yang diturunkan? Kamu kena fikir jawapan tu sendiri. Oh, kalam Allah kena tulis, kalam Allah. Jadi diturunkan kepada Rasulullah dengan dia kosongkan perkataan perantaraan ni. Dengan tempat kosong Jibril. Jadi kamu kena isi apa dekat tengah-tengah ni? Dia buat macam tu style soalan. Dia kosongkan beberapa tempat tapi kamu kena isi dengan apa yang kamu dah baca. Ya. Okey. Ustaz, macam nak tahu soalan perangkap? Soalan perangkap nak tahu macam mana? Jawapannya hampir sama. Masuk Al-Quran jarang ke? Jarang. Jarang keluar. Tapi bersedia je lah. Soalan apa banyak bagi markah? Soalan sirah yang paling banyak soalan sirah yang banyak bagi markah pada soalan subjektif. Dua soalannya, dua kadang nak markah. Itulah. Okey, peringkat penurunan Al-Quran tolong ingat pernah keluar dalam periksa ya. Peringkat penurunan Al-Quran ada berapa peringkat? Kena ingat. Peringkat pertama diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Peringkat kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah. Jadi dua peringkat. Ya. Dan kena ingat ada berapa tempoh penurunan Al-Quran ni, tempohnya selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ustaz, soalan tu ada pilihan jawapan ke? Aisyah Safia tanya. Yang mana? Yang isi tempat kosong tu? Okey, yang isi tempat kosong, yang Ustaz sebut tadi tu, tak ada pilihan jawapan. Kamu kena fikir jawapan tu sendiri. Tetapi ada juga, tapi itu bahagian ba. Ingat ya, soalan sirah ada dua bahagian tau. Bahagian alif, bahagian ba. Bahagian ba memang kena banyak fikir. Tapi kalau bahagian alif, dia ada pilihan jawapan. Cuma soalan tak banyak lah. Ustaz, dalam dewan kena bawa apa je peralatan menulis? Ustaz ada, ramai tanya ni, ada hari ni ada kuis ke? Ada, jangan risau, ada. Ada. Kejap lagi habis saja yang ni, terus kita akan masuk kuis. Nampak tak sabar tu. Okey ya. Okey, kelebihan. Okey dah. Okey, ini adalah mukjizat hissi, mukjizat Nabi yang hissi. Ni dia. Bulan terbelah dua, matahari lambat terbenam, terpancar air daripada celah jari. Okey, yang bulan terbelah dua ni, kan peristiwa Nabi menunjukkan mukjizat bulan terbelah dua ni, pihak yang kaji angkasa mereka perasan dekat bulan ada satu rekahan. Ada para ilmuwan Islam kata itu adalah kesan daripada mukjizat Nabi yang Nabi minta pada Allah untuk menunjukkan bahawasanya mukjizat Allah tu bulan terbelah dua. Macam itu. Ya, matahari lambat terbenam, terpancar air dari celah jari Nabi. Okey, tapi kita ingat ya, dia ada lagi satu tau mukjizat Nabi. Kalau keluar soalan ni, apakah mukjizat Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul? Sebelum lantik jadi Nabi dan Rasul, Nabi pun ada mukjizat tau. Ketika Nabi pergi berdagang bersama bapa saudaranya Abu Talib, pergi ke Syam, perjalanan Nabi ni dinaungi oleh awan. Awan menaungi perjalanan Nabi, menutup perjalanan Nabi, bagi redup, bagi nyaman. Itu dia. Sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi dan Rasul, itu mukjizat Nabi. Ingat tu. Ada orang ikut. Tapi Ustaz, ada bantahan daripada bulan tu. Memanglah ada, tapi yang itu khilaf sebenarnya. Itu ada permasalahan sikit, orang macam ada cakap macam tu. Tapi yang kita kena ingat bahawasanya memang ada peristiwa bulan terbelah dua. Ya, baru tahu ya, betul. Awan mengikuti perjalanan Nabi. Baik. Peristiwa Isra' Mi'raj. Okey last, peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, sampai tahun 3 je kita try buat. Ya, nanti minggu depan baru kita sambung 4, kemudian kita sambung 5. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj kena ada beza ya. Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Ma'mur. Maksudnya Isra' ni perjalanan Nabi menaiki burak bersama dengan malaikat Jibril ya, daripada Mekah pergi ke Palestin. Satu malam aja. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula bukan perjalanan antara dua negara, tidak. Naik ke langit. Mi'raj ni naik ke langit. Perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa tu dia naik sampai ke Baitul Ma'mur. Okey. Untuk yang ini tolong ingat.
Pernah ditanya soalan, ya, pada langit keberapakah Nabi bertemu dengan Nabi Musa? Setiap langit yang Nabi naik tu bertemu dengan para-para Nabi terdahulu. Jadi kena ingat soalan macam itu ataupun Nabi-Nabi yang macam itu. Okey. Jadi yang ni boleh baca kot. Yang ni boleh baca. Okey, kemudian untuk peristiwa Isra Mi'raj ini yang kamu kena ingat pertama sekali selain daripada Nabi naik langit ke langit itu bertemu dengan Nabi-Nabi apa? Di ketika Isra Mi'raj ini jugalah berlakunya peristiwa di perfarduan Nabi difardukan solat 5 waktu. Solat 5 waktu sehari semalam itu difardukan ketika peristiwa Mi'raj ini. Asalnya 50 waktu kan, tapi diminta kurang oleh Rasulullah setelah mendapat nasihat daripada Nabi Musa. Diminta kurang, Rasulullah minta kurang kepada Allah Ta'ala, kurang demi kurang, akhirnya sampailah 5 waktu sahaja. Jadi peristiwa solat ini difardukan ketika peristiwa Mi'raj. Okey, yang peristiwa suatu Isra ni kamu boleh bacalah. Ketika Nabi Isra tu Nabi jumpa apa? Kaum yang berjihad, golongan yang tidak menunaikan zakat apa hukumannya, golongan ini kamu boleh cari. Ya. Okey. Ini dalam nota ustaz tu ada soalan kan, nanti kamu try jawablah. Okey, habis untuk yang ini. Okey. Jadi kita akan sharekan kuis malam ini. Ya, ustaz sharekan kuis dulu. Malam ni kuis kita ada 15 soalan. Malam ni ada 15 soalan kuis sirah. Kita try uji minda semua masing-masing ya. Okey, ustaz sharekan link kuis di dalam ruangan mesej. Tolong tekan di ruangan mesej ya. Okey, kejap ustaz nak tukar tema ni. Semalam tema lagu pelik. Kita pakai tema yang diminati oleh orang ramai, kata. Okey, boleh tekan dekat ruangan mesej tu. Ruangan mesej ya, mesej chatting kita ni. Ustaz ada sharekan link. Tekan link tu, isi nama dan tunggu sehingga ustaz accept. Masuk tu. Ramai masuk tu. Ustaz, soalan yang ustaz bagi tu macam kat buku latihan PKK ke? Hampir sama. Macam-macam. Okey, dekat ruangan, dekat mesej ustaz akan buka nanti bila dah start. Sekarang ni ustaz tak buka lagi. Ustaz tak nampak tulisan sebab ada orang coreng kat belakang. Okey, buat dulu. Masuk dulu, ada berapa orang dah? 59. Dalam kelas kita ada berapa? 94. Ya Allah, ramai. Okey, 75 orang dah. Cukup 80, saya tekan start ya. Tak boleh masuk? Kenapa tak boleh masuk? Okey, yang tak boleh masuk, ustaz sharekan link quiz dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp, kalau kamu boleh masuk melalui handphone, cuba try. WhatsApp apa nama? Pecutan akhir. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, selamat menjawab. Yang lain jangan risau, masuk je. Yang tak boleh nak masuk. Okey, ramai jawab cepat. Laju dia jawab. Jawab tu. Cuba jawab ya. Okey, dekat ruangan mesej Ustaz akan open apa nama chatting. Siapa dah siap boleh tulis kat mesej. Saya dah siap Ustaz. Yes Ustaz.
Ni jawab, Nadi. Nadi dah jawab dia. Tu semua tu. Saya terkeluar. Masuk balik. Marisa masuk balik. Masuk balik. Masuk balik, jawab balik. Kita tunggu. Cuma sekarang 9.23. Ustaz bagi masa lagi 3 atau 4 minit lagi Paling mudah je. Sebab Ustaz buat dalam Rumi. Kalau Ustaz Majawi, sedikit baca. Dah Ustaz, terbaik. Alhamdulillah saya dah faham. Terbaik, tahniah. Oh dah faham, Alhamdulillah, bagus. Ustaz, boleh saya keluar? Okey, raya tak apa, raya ada urusan ni. Okey, tak apa, boleh raya. InsyaAllah saya faham. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. Ustaz, boleh ke pengajian Mi'raj, Baitul Ma'mur ke Sidratul Muntaha? Boleh? Boleh. Dah siap, terbaik Dania Kristina. Wih, 80%. Wah, hebat. Budak baru pun nombor 2. Tanya. Siapa? Dia Yudin, terbaik. Muaz 12 nombor 1 sekarang. Ustaz, saya tekan 331. Patutnya 313. Oh. Dah siap, Alhamdulillah dah siap. Ustaz, ya Adam. Adam kena keluar ke? Dah siap Ustaz, saya 93%. Terbaik yang guna akaun Ediliana Alia. Dah siap. Terbaik Abiana. Saya salah satu turun nombor 12. Ustaz, dah siap buat apa? Dah siap tunggu. Dah siap buat apa? Dah siap tunggu. Okey, kita ada masa lagi. Ustaz bagi lagi 1 minit. Habis 1 minit Ustaz akan tekan hand dan kita akan tengok balik soalan yang Ustaz sediakan. Lepas itu habis kelas. Adudu is Ahmad Kasim. Okey. Dah 1 minit. Laju 1 minit dia. Padahal okey. Dah siap Ustaz. Terbaik yang guna akaun Azliana Harutini. Terbaik. Ustaz, besok subjek apa? Besok hari apa? Hari Khamis. Adab 1 ya. Adab 1. Saya tak main sirah. Saya dapat nombor 60. Siapa yang kata tak main sirah tadi tu jangan risau. Kamu kena terus belajar. Hafal. Dan juga hafal ni tak payah panjang-panjang. Sirah ni memang banyak. Hafal apa yang Ustaz sebut tadi tu. Buka balik video Ustaz. Cari mana yang Ustaz sebut tadi. Berkaitan dengan apa yang tu dia hafal. Hafal yang tu saja. Ustaz scroll ke bawah. Banyak dah siap ni. Okey, Ustaz akan tekan end. Jangan risau yang lain. Nanti Ustaz akan sharekan sebagai quiz ya. Baik. Tengok bawah ni ada berapa orang ni yang tak jawab ni. Naik laju. Kasih naik 37. Marisa. Marisa terkeluar tadi. Dapat masuk juga Marisa. Terbaik Marisa. Okey. Syukur nombor 37.
Okey, baik. Jadi alhamdulillah syabas dan tahniah kepada semua. Kita tak habis kelas lagi. Tapi Ustaz nak kongsikan ataupun kita nak tengok apakah soalan-soalan yang Ustaz sediakan, yang mana mungkin ada yang nak tanya ataupun mungkin yang ada yang kurang arif tentang soalan tersebut. Tapi soalan-soalan yang Ustaz berikan ini pernah keluar periksa ya. Okey, tahniah Muaz 12, Dia Yudin dan juga budak yang nak lulus. Tahniah. Okey, dan juga tahniah kepada rakan-rakan yang lain. Irdina Ardini, Ali Nofa, Q Handsome, Tarhamo, Afi, Nur Amnia, Kira Zulfa, Yas, Adam. Maki monyet, apa nama ni? Oh, nama dah lah pelik-pelik. Okey, syabas dan tahniah 75%. Soalan banyak yang boleh jawab. Ustaz nak tengok, soalan apa yang susah? Soalan apa yang peraturannya rendah? Oh, semua soalan peratus tinggi. Terbaik. Soalan 15 ya. Okey, jom kita tengok soalan. Okey, tahniah. Soalan ini adalah ada soalan kebat, ada soalan kebat dan juga soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan. Jadi kita kongsi sama-sama. Hijrah ialah, ingat hijrah ni ialah perpindahan ya. Perpindahan Rasulullah. Ingat, hijrah ialah perpindahan. Yang kedua, orang Islam kali pertama berhijrah ke Habsyah. Orang Islam kali pertama berhijrah ke Habsyah. Okey. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk berdakwah. Bukan berperang, berdakwah. Berdakwah ya, bukan berperang. Nabi berhijrah bukan untuk berperang, berdakwah. Kaum yang tinggal di Madinah dikenali sebagai, tengok ada 18 orang buat muhajirin. Okey, dengar betul ya. Muhajirin adalah orang Mekah yang berpindah ke Madinah. Orang Mekah pindah Madinah, muhajirin. Orang Madinah yang penduduk asal Madinah dipanggil Ansor. Tentera Islam mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud. Ini nanti minggu depan kita cerita ya. Bukan Badar. Badar tentera Islam menang ya. Ingat tahu, Badar tentera Islam menang. Uhud tentera Islam asalnya menang. Tapi disebabkan tak dengar arahan Nabi, kalah. Jumlah tentera Islam dalam peperangan Badar ialah 313. Dia Ustaz masukkan sekali soalan peperangan. Nabi Muhammad menerima kefarduan solat di Sidratul Muntaha. Boleh, tadi kawannya tanya, Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur? Boleh je, tak ada masalah. Peperangan disyariatkan setelah penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Betul. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, barulah mendapat perintah untuk berperang. Tapi berperang bukan sebab untuk menghapuskan kaum ke tidak, tapi untuk mempertahankan diri. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Peperangan Uhud disertai oleh 1,000 tentera Islam. Okey, tentera kafir Quraisy dalam peperangan Uhud diketuai oleh Abi Sufyan. Dalam peperangan Uhud, tentera kafir Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan. Solat difadukan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, betul. Siapakah nama Raja Habsyah? An-Najasyi. Ingat, nama Raja Habsyah An-Najasyi. Ni ada yang buat Al-Muqawqis, bukan. Al-Munzir pun bukan. Fakhur Razi. Lain macam. Fakhur Razi Raja Nabi Habsyah. Lain. Okey, soalan yang ke-14. Apakah maksud mukjizat dari sudut bahasa? Ingat, daripada sudut bahasa dia pendek. Melemahkan. Mukjizat daripada bahasa melemahkan. Kalau daripada segi istilah, perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi dan Rasul. Nama surah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad supaya berdakwah secara terang-terangan ialah Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ini pernah keluar tahun lepas soalan ni. Nama surah yang perintahkan Nabi berterang-terangan. Yang perintahkan Nabi berdakwah secara rahsia, Surah Al-Mudassir. Ya. Okey. Tahniah dan syabas. Berita bukan pada diri sendiri. Alhamdulillah. Okey, baik.